Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Sofia binti Muhammad Amin. Di sini saya ingin menerangkan beberapa ibrah peristiwa Perang Badar yang berlaku pada bulan Ramadan di dalam Al-Quran. Seperti yang kita tahu, peristiwa Perang Badar berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah bersamaan 624 Masihi. Dalam surah Al-Anfal, Allah SWT menampilkan tentang peristiwa Perang Badar dan pengajaran-pengajarannya yang barangkali kita tidak amalkan atau lupakan akannya. Merupakan tahun ke-15 kenabian Rasulullah SAW, 13 di Mekah dan 2 di Madinah. Tahun kedua Hijrah, tercetusnya peperangan ini merupakan tahun kali pertama fardu puasa diumumkan, diwartakan dan dilakukan oleh kaum muslimin pada waktu itu. Rasulullah mendapat maklumat daripada perisikan untuk pergi menyerang atau mengambil hak kaum muhajirin yang dirampas oleh pemimpin-pemimpin Mekah selepas mereka berhijrah, iaitu kafilah Abu Sufyan. Kira-kira 50,000 dinar yang dibawa pulang oleh Abu Sufyan daripada Syam bersamaan RM40 juta. Nabi mahu memberi pukulan tepat kepada kekuatan utama kerajaan Mekah, iaitu berteraskan keuntungan perniagaan yang dibawa pulang oleh Abu Sufyan. Ini antara rancangan strategik Nabi, namun Allah mempunyai rencana yang lebih baik. Allah tidak berkehendak mereka pergi ke Abu Sufyan, tetapi Allah berkehendak mereka pergi ke pasukan Abu Jahal yang lengkap bersenjata daripada Mekah. Antara 5 ibrah daripada Perang Badar, pertama ialah bahaya cinta kebendaan. Dalam surah Al-Anfal, Allah menceritakan Perang Badar tidak mengikut kronologi. Ayat pertama surah Al-Anfal menceritakan tentang babak penghujung Perang Badar. Ayat Anfal bermaksud harta rampasan perang. Ayat pertama mengenai memutuskan para sahabat daripada kecintaan terhadap harta rampasan perang. Berlaku pertelagaan antara orang tua dan orang muda dalam 313 orang itu. Sebabnya orang muda berkata, kami telah berjaya membunuh musuh dan memperoleh hamba tawanan. Dan mereka berkata Rasulullah beri janji untuk mereka memperoleh harta rampasan perang dan mereka berkehendak terhadap harta berkenaan. Manakala orang tua yang setia yang tidak mampu berada di barisan hadapan terasa kerana mereka berada di bahagian pertahanan, iaitu di bahagian kemah-kemah. Hanya kerana harta rampasan perang berlaku putusnya silaturahim antara mereka. Yang kedua ialah Al-Quran merupakan sumber kekuatan untuk menghadapi ujian kebendaan. Tidak sepatutnya anak didik Rasulullah SAW mempunyai sikap bergaduh semata-mata harta rampasan perang. Seterusnya ialah dalam kesusahan ada banyak kebaikan. Merujuk ayat 6 hingga 7, bagaimana keadaan para sahabat ketika mengetahui bahawa kafilah Abu Sufyan sudah terlepas dan kita berdepan dengan masalah baru, iaitu kedatangan rombongan Quraisy seramai 1,000 orang tentera. Perang Badar mengajar kita, jika Allah memihak kepada kita, tiada apa yang boleh kalahkan kita. Walaupun kekuatan mereka, kekuatan gajah-gajah terhebat, mereka tidak boleh kalahkan orang yang beriman dengan Allah. Seterusnya ialah ambil berat sunatullah. Dalam ayat 11, Allah menjadikan kaum muslimin tanpa kehendak mereka. Kesemua pasukan didatangi perasaan mengantuk dan mendapat tidur yang lena. Ini kerana Allah mahu mereka mempunyai tenaga yang mencukupi untuk peperangan keesokan harinya. Seterusnya rebahnya musuh-musuh Allah akibat pukulan bala parang. Rebahnya musuh-musuh Allah akibat pukulan malaikat. Dalam ayat ke-12, Allah memerintahkan kepada malaikat, kelak aku akan berikan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah leher mereka dan tiap-tiap ujung jari mereka. Dalam hidup, kita perlu pastikan malaikat rapat dengan kita. Tambahan pula, kita berada dalam bulan Ramadan. Jika kita susah bangun pagi, maka hidupkan tarawih dengan kefahaman apa yang saya lakukan diberikan ganjaran lebih hebat daripada pahala ibadah 1000 bulan. Dalam surah Al-Anfal, kita dapat lihat bagaimana Perang Badar terjadi sepertinya di hadapan kita. Sekian daripada saya. Saya berharap semua dapat mengambil iktibar daripada peristiwa Perang Badar. Sekian, terima kasih.